第九章21节， Kemarin kita lihat di pasal 9 ayat 21. 我们还是接着上周讲的内容。 Kita lanjutin ya dari yang kemarin. 好吧，那我们来开始祷告。 Kita berdoa. 主啊，你再来的日子近了， Tuhan sudah semakin dekat akan waktu kedatangan-Mu. 我们也等候那时候， Bahkan kami juga menunggu waktu itu Tuhan. 因此我们能够在地上活着。 Karena itulah kami dapat hidup di dunia ini. 你帮助我们， Kiranya Engkau bantu kami Tuhan. 主，你的道路是十字架的道路。 Karena Tuhan jalan-Mu adalah jalan salib. 你也说，若有人要跟从我，也要舍己背十字架跟从你。 Engkau juga berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, maka ia harus menyangkal diri, mengikul salib dan mengikut aku. 我们也要与你同死同复活。 Begitu juga Tuhan, Kau mati dan bangkit bersama dengan-Mu. 主啊，我们曾经是与你隔绝的人， Tuhan, dulunya kami adalah orang yang terpisah dengan Engkau. 我们也不真的认识你， Bahkan kami juga benar tidak mengenal-Mu. 我们实际也仍然活在这世界之上。 Dan pada dasarnya kami juga hidup di dalam dunia ini Tuhan. 但如今你向我们显明，你借着你的话、你的灵，向我们显明你这福音的真实。 Tapi saat ini Tuhan, Engkau menyatakan kebenaran Injil-Mu ini kepada kami melalui firman dan Roh 我们也 Kudus-Mu. 知道，如果不是你这样的恩待我们， Kami juga tahu Tuhan, jika bukan karena belas kasihan-Mu yang seperti ini. 我们靠我们自己，我们也绝对不能认识你。 Karena kami mengandalkan diri kami sendiri, maka kami tidak dapat mengenal-Mu. 我们带领我们进下面的世界。 Kiranya Engkau menuntun waktu kami ini Tuhan. 祷告是奉耶稣。 Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 可以说，在整个福音书里，前三福音书里， Atau dikatakan dalam kitab Injil, 3 Injil yang pertama ini, 彼得认信和彼得认信之后，耶稣跟进的教导这段都是极为重要的。 yaitu pengakuan Petrus, kemudian setelah pengakuan Petrus, ajaran Yesus, bagian ini sangat penting. 那么在路加福音是从9章的21节到第27节，是吧？ Namun kalau dalam Injil Lukas itu mulai dari pasal 9 21节 ayat 21 sampai 27. 实际这里面耶稣首先在彼得认信之后， Setelah pengakuan Petrus, 耶稣首先宣告自己要走十字架，是吧？ pertama-tama Yesus telah menyatakan bahwa dia akan berjalan jalan salib. 那么我们门徒有错误的反应， Namun di sini para murid memiliki respon yang salah. 而后呢，就是耶稣的一个跟进的教导。 Kemudian karena respon salah ini ada lanjutan dari ajarannya Yesus. 实际呢，从23节到27节这里， Sebenarnya dari ayat 23 sampai 27. 那么这段耶稣的教导是整个耶稣教导，是关于这个基督徒真信心的极为重要的教导啊。 Dari ayat 23 sampai 27 ini merupakan pengajaran dari Yesus mengenai tentang iman yang sejati dari sebagai murid 就是 Tuhan. 说，什么是真正的信耶稣？ Yaitu apa yang dimaksud dengan iman? Apa yang dimaksud dengan iman yang sesungguhnya atau iman yang sesungguhnya percaya kepada 什么 Yesus? 是真正的跟随耶稣？ Apa yang dimaksud dengan benar-benar mengikut Yesus? 什么是福音里的真信心？ Apa yang dimaksud dengan iman di dalam Injil? 那实际呢，在23节到27节这里， Namun sebenarnya dari ayat 23 sampai 27 ini, 耶稣实际做了非常清晰的说明。 yaitu di sini ada penjelasan pengajaran Yesus yang sangat jelas. 因为这段耶稣对门徒的教导是接续他自己宣告他要走向死亡。 Karena dari pengajaran ini itu adalah lanjutan dari Yesus menyatakan bahwa dia akan berjalan dan akan mengalami penderitaan dan mengalami kematian. 我们说门徒之为门徒，最核心的是什么呢？ Kita katakan sebagai murid Tuhan menjadi murid Tuhan, hal apakah yang membuat dia menjadi murid Tuhan? 当我们说我是基督的门徒时， Pada saat kita berkata saya adalah murid Tuhan, 这意味着什么？ itu berarti 其实 apakah? 最本质的门徒的含义就是我是基督的延伸。 Sebenarnya makna yang paling
inti daripada saya adalah murid Tuhan itu adalah saya melanjutkan tugasnya Kristus. 我是基督的生命的延续。 Atau saya melanjutkan hidupnya Kristus. 这叫基督的门徒的 Ini 意 yang 思， disebut sebagai murid Tuhan. 这也是门徒的本质。 Ini juga lah hakikat hal yang akan dilakukan oleh sebagai murid. 所以其实22节说耶稣要走向十字架，是吧？ Oleh sebab itu di ayat 22 Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan berjalan kepada salib. 那么走向十字架这件事是在上帝计划的核心。 Namun berjalan ke salibnya itu adalah rencana Allah. 那么上帝的拯救他百姓的计划的核心就是使他儿子死。 Inti rencana penyelamatan dari Allah itu adalah dengan memberikan anaknya untuk mati. 那么于是23节呢， Maka ayat 23, 耶稣说：“你们如果有人要跟从我的话，他也要背十字架来跟从我。” Yesus berkata kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan setiap hari dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. 所以其实这里面有一个极为重要的一个原理哈。 Oleh sebab itu di sini ada satu prinsip yang sangat penting. 我们说上帝的向着百姓的拯救行动， Kita berkata tindakan penyelamatan Allah kepada 我们 umatnya, 是说通过耶稣的死来成就。 di mana hal itu terjadi dengan melalui kematian Yesus. 但是呢， Tapi 同时也是通过与基督联合的门徒来成就的。 Tapi sekaligus juga hal itu terjadi dengan penyatuannya para murid bersama dengan Kristus. 门徒其实不仅是作为蒙恩者， Sebagai para murid, dia tidak hanya sebagai sosok orang yang mendapatkan belas kasih ini atau kasih karunia ini. 同时门徒 Tapi 也是 sekaligus juga 救恩 sebagai murid Tuhan. 这个救恩的实际的实施者。 Dia juga orang melanjut melakukan tindakan penyelamatan ini. 门徒是作为基督的延续， Yaitu di mana para murid sebagai lanjutan melakukan tugasnya Kristus. 也必然经历基督所经历的。 Maka dari itu pasti dia akan mengalami hal apakah yang dialami oleh Yesus. 所以这里实际是对于门徒，是对于真信心的说明哈。 Oleh sebab itu ini di mana di sini adalah penjelasan mengenai tentang iman yang 上 sesungguhnya. 次呢，我们重点说明了什么叫背十字架。 Minggu yang kemarin kita terlebih lagi menekankan menjelaskan apa yang dimaksud dengan memikul salib. 所以这里说的，当这个经文，当耶稣说你们要背十字架跟从我的时候， Oleh sebab itu dalam ayat ini pada saat Yesus berkata harus memikul salib dan mengikut aku. 它跟今天我们理解，很多人听到十字架是完全不一样的概念。 Di mana pemahaman ini memiliki makna yang berbeda dengan kita yang saat ini. Contoh kalau misalnya kita yang mendengarkan kata memikul salib dan mengikut Yesus. Mendengar kata seperti itu berbeda dengan apa yang saat itu para murid dengar. 当门徒听耶稣对他说要背十字架的时候， Pada saat para murid saat itu mendengarkan perkataan daripada Yesus berkata mengikut aku dan memikul salib. 十字架没有任何的正面的积极的意义。 Maka sebenarnya pada saat itu maksud makna daripada salib itu tidak memiliki makna yang positif. 绝对不是像现在很多人把十字架还当作装饰挂在脖子 Ya, 上 dia 啊。 bukan yang sama seperti saat ini, di mana salib saat ini dijadikan aksesoris contohnya. 或者是一看到十字架就感动的流泪啊。 Ataupun pada saat melihat salib ini terharu, tersentuh, nangis. 门徒绝对不会有这种反应， Pada saat itu para murid Yesus berkata memikul salib. Dia Ini- mendengar kata itu, dia tidak akan mungkin bisa memiliki respon yang seperti kita saat ini. 当耶稣说这个话的时候， Karena pada saat Yesus berkata 当 kata 他 ini, 说背十字架的时候， pada saat Yesus berkata memikul salib, 那就是死， maka itu artinya mati. 意味着羞辱、被弃绝， Berarti penghinaan, ditolak, 如罪犯一样。 sama seperti penyamun. 其实这是他十字架最本质的含义。 Sebenarnya ini adalah makna yang paling mendasar dari salib. 所以真正的信意味着 Oleh sebab itu 什么？ iman yang sesungguhnya itu Well, berarti betul, Yesus. apa? Mengikut Yesus. 实际意味着你要 Sebenarnya itu berarti 如同罪犯一样， kamu akan seperti penyamun. 在这世界上像如同罪犯一样 Seperti 被看待、 penyamun kamu dipandang, 被弃绝、 ditolak, ditinggalkan, 被杀害。 bahkan dibunuh. 其实这个是这句经文的最字面的意思啊， Sebenarnya ini yang makna daripada kata itu yang secara objektif. 绝对不是现在人们说的有多么的积极、多么的有意义、多么的有价值。
Yaitu bukan lagi arti saat di sini bukan seperti saat ini orang-orang mengatakan itu betapa bernilainya, bermaknanya, betapa indahnya salib itu. 实际跟随耶稣 Maka sebenarnya pengikut Yesus 就等于说 itu sama dengan 我要接受被这世界所拒绝、被羞辱、被弃绝、被杀害的命运。 artinya dia menerima, dia akan menerima memiliki hidup nasib yang seperti Yesus, ditolak oleh dunia ini, dihina, bahkan dibunuh. 因为我们说这个世界本质上是拒绝耶稣的， Karena kita katakan pada dasarnya dunia ini menolak Yesus, 是拒绝耶稣的十字架， menolak salibnya Yesus. 是这个整个我们来继续来看，然后呢，24节呢，实际24节、25节这里提到了两种生命啊， Kemudian lanjut kita lihat dari ayat 24, 25 ini di sini menyebutkan dua hidup, 大家留意哈， dua nyawa. 我们容易对这句经文特别24节也会有带来误解。 Terutama di ayat 24 kita harus perhatikan kadang sering kita mensalahpahami ayat ini. 说因为凡要救自己生命的必丧掉生命，为我丧掉生命的必救了生命。 Ayat 24 berbunyi, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. 我们会把这句经文错误的理解为一种我付出我得到回报，是吧？ Karena kita akan memahami ayat ini seperti ini. Contohnya, saya telah mengorbankan nyawaku, maka aku akan mendapatkan balasannya. 比如说我为耶稣牺牲， saya mengorbankan diri saya untuk Yesus, 那么我就得着有好处， maka saya akan mendapatkan kebaikan darinya. 这个不是这样的意思哈。 Atau benefit yang baik darinya. Ini bukan maksudnya ini. 它不是说我付出我会有什么回报。 Ini bukan artinya saya mengorbankan, saya berkorban untuk hal itu, kemudian saya akan mendapatkan balasan yang baik. 不是这个含义，而是说它在说明两种生命的特征。 Melainkan di sini sedang berbicara mengenai tentang dua tanda hidup. 所以它说的是生命的特征和反应，两种不同的生命的特征。 Di sini katakan dua respon hidup yang berbeda. 第一种生命就是 hidup yang pertama 第一种 adalah 生命的特征是什么呢？ tanda hidup yang pertama itu adalah 要救自己生命， yaitu orang yang mau menyelamatkan dirinya. 他们这样的人实际也是丧掉生命。 Maka orang seperti ini adalah orang juga yang akan kehilangan nyawanya. 其实就是说不信， Itu sebenarnya artinya tidak percaya, 不真信， tidak benar percaya, 活在肉体之中的。 yang hidup di dalam kedagingan. 要救自己生命，实际是什么意思呢？ Namun sebenarnya lanjut dikatakan kalau yang mau menyelamatkan nyawanya 就是为自 sendiri 己肉 itu 体的， artinya apa? 就是为自己的肉体生命活的人，是吧？ Yaitu itu artinya menyelamatkan nyawa itu artinya orang yang hidup untuk kedagingannya sendiri. 就是活在死的恐惧支配下的人。 Yaitu orang yang hidup di bawah belenggu kuasa ketakutan dunia 实 ini. 际不信的属肉体的人就是这样。 Maksudnya orang yang tidak percaya atau orang yang hidup dalam insani jasmani 从 ini, 一个 orangnya seperti 一 ini. 个属肉体的生命， Seseorang dari hidup milik 那 kedagingan, 么从他里面，从他的动机到他的思想到他的行为，都是一个目的， yaitu dia memiliki satu tujuan dari pikirannya, tindakannya, hal yang akan dia lakukan. 什么目的呢？ Tujuannya untuk apa? 就是要救自己的生命， Yaitu untuk menyelamatkan jiwanya sendiri, 要远避死亡， untuk menjauh daripada kematian, 要竭力的逃避受苦， mau 逃避死亡。 berusaha untuk lari daripada penderitaan. 目的就是要使自己能活着。 Tujuan mereka melakukan semua itu adalah supaya hidup lebih panjang. 那么实际这是说的这个生命的一个特征。 Sebab ini yang dikatakan salah satu dari hidup di ayat 24 所以他 ini. 这种要救自己生命的，实际是被死亡所支配的生 Oleh 命。 sebab itu yang dimaksud di sini yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya orang yang dibelenggu, dikuasai oleh nyawa yang dikuasai oleh maut, 圣经 kedagingan. 说这个人的本质是怕死而为奴仆嘛， Firman Tuhan berkata sifat karakter manusia ini 因为 karena takut dia menjadi pekerja iblis. 因为害怕， Karena takut, 所以想要竭力的活， oleh 是吧？ sebab itu dia mau berusaha mengejar untuk hidup. 以至于犯罪， Sehingga rela juga 以 mau 至于 melakukan 成为 dosa. 魔鬼的奴隶。 Sehingga menjadi pekerja iblis. 所以这是说肉体的生命。 Sebetulnya ini yang dimaksud dengan hidup kedagingan. 那么这样呢，说是他这种是
丧掉生命。 Namun ini yang dikatakan orang yang seperti ini yang mau menyelamatkan nyawa sendiri, ia 严 akan 厉 kehilangan nyawa. 严厉的想要活今生的生命， Yaitu berusaha ingin menjalankan hidup yang baik, hidup di dunia ini 满足肉体的 untuk 需要， memuaskan keperluan kedagingan, 为自己活。 hidup untuk diri 那实 sendiri. 际他这种他是没有永远 Maka 的生命， sebenarnya orang seperti ini tidak memiliki hidup yang kekal, 他没有生命。 tidak memiliki hidup. 这是说一种生命的样式啊。 Ini adalah salah satu bentuk hidup. 那第二种生命呢，就是 Namun 说 hidup 为 yang kedua, 为 tadi hidup 我 pertama 后 kedagingan. 半句说凡为我丧掉生命的，必救了生命。 Hidup yang kedua itu adalah barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. 实际这是说的一个重生的人的生命的特征。 Coba ini berkata mengenai tentang tanda hidup yang dimiliki oleh seseorang yang telah dilahirkan kembali. 一个真的重生得救的人， Seseorang yang benar telah dilahirkan kembali dan mendapatkan hidup. 他是一个愿意舍掉今生肉体，为福音而舍弃今生生命的人。 Maka dia adalah orang yang rela mau kehilangan nyawanya, mengorbankan nyawanya untuk Injil. 不再惧怕， Tidak takut lagi, 不再贪恋世界， tidak lagi mencintai dunia ini, 不再满足肉体， tidak lagi memuaskan kedagingan, 不再满足人前的荣耀， tidak lagi mencari kemuliaan di hadapan 不 manusiawi, 不为吃饼得饱和人前的荣耀而活。 tidak lagi hidup untuk mengenyangkan perut saja dan hidup untuk mencari kemuliaan manusiawi. 它是这样一种生命的特征， Ini adalah tanda hidup nyawa yang kedua, 就是为福音而活。 yaitu hidup untuk 那 Injil. 么说必救了生命，是说他有永远的生命啊。 Namun di sini katakan ia akan menyelamatkannya, itu artinya ia akan memiliki hidup yang kekal. 这是说仍然是一个重生的生命的特征。 Ini tetap menandakan satu tanda hidup yang dimiliki oleh orang yang dilahirkan 所以 kembali. 呢，这里说的是两种生命的比较。 Yang dikatakan di sini adalah dua perbandingan nyawa hidup. 那么人其实人的生命就非此即彼， Maka sebenarnya kehidupan nyawa manusia tidak seperti ini. 要么是属肉体的生命，要么是重生的生命。 Sebenarnya kehidupan manusiawinya itu adalah hanya dua, milik kedagingan atau milik roh. 所以这里24节说因为这样是吧？ Oleh sebab itulah ayat 24 isi katakan tetapi. 所以你看大家留意24节、23节、24节、23、24的逻辑关联。 Kita perhatikan hubungan logikanya ayat 23 dengan 24. 因为说只有这两种生命， Karena hanya ada dua tanda nyawa hidup ini. 没有中间状态。 Tidak ada hidup yang tengah-tengah, 因此 pilihan 说 tengah-tengah. 什么？如果有人要跟从我，他必然是一个背十字架的人。 Karena itu dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. 真跟随耶稣的人是一个重生的人， Orang yang benar mengikut Yesus, dia adalah orang-orang yang telah dilahirkan 是与 kembali, 基督的生命联合的人。 yaitu orang yang bersatu dengan hidupnya Kristus. 所以不可能是说我跟从耶稣，实际我不背十字架。 Oleh sebab itu, tidak mungkin di sini katakan, jikalau saya tidak mengikut Yesus, maka saya memikul salib. Tidak mungkin seperti itu. 这是不可能的， Itu hal yang tidak mungkin. 就是没有中间道路。 Ya artinya tidak ada jalan yang tengah-tengah. 这是说我们要有的省察和反应。 Ini yang dikatakan kita harus mengintrospeksi, menguji diri sendiri dan responnya 那么 kita. 25节呢， Kemudian ayat 实 25. 际是对第一种生命的补充说明。 Ayat 25 ini adalah dia menambahkan lanjut untuk menyatakan poin yang kedua 就 itu. 是一个属肉体的人， Yaitu yang pertama, 我 seseorang yang milik kedagingan. 他的生命特征是怎样的呢？ Maka tanda-tanda nyawa hidup seseorang yang memiliki hidup 实 dalam 际就是想要 kedagingan itu 赚得世 seperti 界， apa? 是吧？ Dia ingin mendapatkan dunia ini. 但是实际呢， Tapi pada hakikatnya 却失丧永远的生命， mereka justru akan kehilangan nyawanya 那没有什么 yang 益处。 kekal. Jika seperti itu tidak ada 所以 gunanya. 圣经它从来不说这两种生命是可以兼得的，是吧？ Oleh sebab itu, Alkitab tidak pernah berkata bahwa kedua nyawa hidup ini bisa dijalankan berbarengan. 啊，我今生我好好活今生的生命， Sama seperti ini contohnya, saya hidup di dunia ini,
hidup saat ini, berarti saya baik-baiklah menjalankan hidup 然后 saya. 我信耶稣，我死后也能上天堂得永 Kemudian 生， dengan sambil saya percaya kepada Yesus, setelah mati saya juga dapat masuk ke 那 surga. 是魔鬼的谎言， Itu adalah kebohongan dari 那 iblis, 是人的自 tipu 欺， daya dari iblis, di mana itu adalah kebohongan diri manusia. 那不可能的，那是 Itu hal yang tidak mungkin, 对吧？因为这是生命它的存在本质的不同。 karena ini ya perbedaan daripada nyawa hidup itu 就 sendiri. 像是人有人的 Sama 生命， seperti 狗 manusia, 有狗的生 sama 命， seperti manusia memiliki hidupnya manusia, kalau anjing memiliki hidupnya dia sebagai 它 anjing. 不能同时又是人又是狗。 Tidak mungkin di sini katakan dia manusia sekaligus juga dia adalah anjing. 或者是说，前半生活人的生命，后半生活狗的生命，不可能的。 Ataupun dikatakan hidup dia di awal hidup sebagai manusia, hidup akhirnya menjalankan hidup anjing. 所以人必须要做这样的决绝的选 Oleh 择。 sebab itu, sebagai manusia harus mengambil keputusan ini, hidup dalam kedagingan atau hidup roh. 然后后面呢， Kemudian lanjut. 实际呢来说明 Lanjut untuk sebenarnya dia di sini untuk menjelaskan 为26节、27节哈， 26, 27, 那么为什么要求人要做这样的决绝的跟从？ yaitu kenapa di sini menuntut orang harus mengambil keputusan yang seperti ini 实 datang 际 untuk 是以永 mengikutnya. 恒终极为背景去说的。 Sebenarnya dia berbicara hal ini itu atas dasar latar belakang hidup yang kekal. 26节说：“凡把我和我的道当作可耻的，人子在自己的荣耀里，并天父与圣天使荣耀降临，也要把那人当作可耻。” Ayat 26 berkata, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. 大家留意哈， Kita perhatikan 实 ini. 际26节说了两个时候， Sebenarnya ayat 26 ini berbicara mengenai dua waktu. 第一个前半句话说的是现在这个时候， Yaitu 26A-nya itu adalah masa waktu yang saat ini. 在当下把基督和基督的道当作可耻的， Yang artinya di dalam saat ini dia malu terhadap perkataan Allah, firman Allah 那么 dan 在 Yesus. 第二个时候是基督再来的时候， Terus yang kedua 26b itu ayat 26b 那么 itu adalah masa waktu di saat Kristus datang kembali. 那么那个人要被当作可耻的是吧？ Namun di saat Yesus datang kembali, saat itulah orang itu akan dipandang malu. 那么我们说，其实本质上来说，这个世界必然把基督和基督的道当作可耻。 Pada hakikatnya dunia ini dia akan menganggap atau merasa malu karena Yesus dan perkataan Yesus. 昨天我也讲过， Kemarin juga sudah disampaikan. 好像从我们经验，从我们自己的判断不是这样的。 Terlihatnya kalau sesuai dengan pengalaman kita tidak seperti itu. 但是说我们说， Tapi kita katakan 这一定是我经验上有错误。 ini pasti pengalaman kita yang salah. 那么实际呢， Namun pada hakikatnya 我们通常我们无论是教会还是基督徒， kita seringkali entah itu gereja atau murid Tuhan 因为惧怕， karena takut, 常常会去取悦于这个世界。 seringkali karena takut kepada dunia, maka seringkali dia akan mencari perkenan ataupun melakukan hal-hal yang diperkenankan, yang disenangi oleh dunia. 什么意思呢？ Maksudnya apa? 比如说教会的讲道， Contohnya khotbah dalam gereja 教会的各样的活动， ataupun kegiatan-kegiatan dari 那么 gereja. 为了迎合这个世界， Demi untuk sesuai dengan keinginan, kesenangan dunia 为了 ini, 迎合人的欲望和需 sesuai 要， dengan keperluan manusia, 常常会 maka seringkali 偏离福音，偏离基 dia 督的 akan 道。 menyampaikan hal-hal yang menyimpang dari Injil kebenaran firman Allah, Ini perkataan bidang Allah. Contohnya, 你如果天天讲罪， contohnya kalau seringkali kita menyampaikan mengenai hal tentang 要 dosa, 求人悔改， menuntut orang untuk bertobat, 你去讲不信耶稣下地狱， kemudian kamu pergi untuk menyampaikan lagi orang tidak percaya kepada Yesus akan masuk 啊 dalam 无论 neraka. 你是信穆斯林、信佛教、信其他宗教， Entah kamu percaya kepada agama apapun, 不信耶稣就要下地狱， tapi asalkan kamu tidak percaya kepada Yesus, maka kamu akan masuk 并且 neraka. 要求人要决绝的 Dan 要 menuntut orang 悔 harus 改，要 sepenuhnya 跟 untuk 从，要舍己。 bertobat, mengikut dan menyerahkan dirinya. 那这样的话， Maka jika seperti itu, 那可能不仅
教会的会友不愿意听， Di sini ada kemungkinan tidak hanya jemaat gereja yang tidak ingin mendengar, 甚至也会引起 melainkan bahkan 这个社会其他的宗教 akan menimbulkan 的逼迫， penganiayaan, siksaan daripada agama-agama yang lain yang ada pada dunia 甚至 ini. 会引起国家社会的反感， Bahkan akan membuat orang merasa ilfeel terhadap hal ini. 这是一定的。 Ini pasti akan 所 terjadi 以其 seperti 实 ini. 说，我们教会有的不好的趋势就是世俗化。 Oleh sebab itu, satu tanda yang dimiliki oleh gereja kita saat ini itu adalah makin menduniawi. 教会越来越为了取悦于世界而篡 Gereja 改 saat ini 篡改基督的福音。 makan ingin mencari perkenan kesenangan agar bisa diterima oleh dunia, orang-orang di dunia ini, maka dia agak sedikit lagi menyimpang atau tidak lagi yang terlalu untuk menyampaikan Injilnya 那么 Yesus, 教会 kebenaran 讲 Injil 基 ini. 本的基督教的一些普世价值， Di mana gereja-gereja jadi akan menyampaikan hal-hal seperti ini, 讲神的 contohnya 大爱， nilai-nilai kekristenan, kasih Allah yang besar, 讲基督教的正面的意义。 berbicara mengenai tentang hal-hal yang positif mengenai tentang agama kekristenan. 实际这个是被世界接受和取悦，是吧？ Sebenarnya hal-hal seperti ini itu yang diterima senang oleh dunia. 所以其实本质上来说， Oleh sebab itu pada dasarnya 这个世界一定是以福音、以基督为可耻的。 dunia ini pastilah malu terhadap Injil dan Yesus. 那么之所以 Namun 我觉得没有那样， kalau saat ini saya merasa saya tidak seperti itu, 因为教会在以隐藏的方式取悦于这个世界。 tapi ada kemungkinan gereja dengan cara yang tersembunyi untuk mencari kesenangan perkenan oleh dunia ini. 那么为什么是说这个世界必然是把福音当作可耻的呢？ Kenapa dunia saat ini malu terhadap Yesus dan perkataannya? 首先，我们说从基本的知识层面来说， Pertama kita katakan dari secara pengetahuan, 福音在学术上它是被显为是可耻的。 Injil kalau secara ilmiah dia dipandang malu. 你在一个很大学的，比如说大学的一个学术会议上， Contohnya kita mengikuti salah satu seminari, 下面坐了一群专家教授， seminar di mana di bawah itu duduk banyak peneliti-peneliti besar. 那么你去讲基督教的文明，基督教对世界进步的影响， Di saat itu kamu menyampaikan hal-hal, contohnya norma budayanya kekristenan, terus pengaruhnya kekristenan bagi dunia saat ini. 这个没有人会站出来 Mungkin 反对，是吧？ hal seperti yang kamu sampaikan itu tidak ada orang yang akan datang untuk membantah. 但是在一个正规的学术会议上， Tapi di mana di saat tempat seminar yang seperti ini yang sedang membahas hal-hal 你 ilmiah, 说童女怀孕， kau berkata perempuan darah hamil 上帝的 mengandung, 愤怒， kemudian berbicara mengenai tentang murka Allah, 说死后会 berbicara 复 mengenai 活， tentang kematian, setelah kematian ada kebangkitan, 身体能复活， kebangkitan tubuh, 地狱， neraka. 那么这个是招致人的反感。 Hal-hal seperti ini membuat orang tidak senang. 说甚至是说，你相信童女能怀孕，死人能复活，这个被看为是不科学的。 Bahkan hal-hal seperti dipandang tidak masuk akal. Perempuan darah dapat mengandung dan kebangkitan tubuh dan lain sebagainya. 所以第一个我们说从科学、从学术上， Oleh sebab itu pertama-tama secara akademis atau secara ilmiah ini, 福音是被看为是可耻。 Injil itu dipandang malu. 第二一个层面呢， Kau dari tahap tingkat yang kedua, 从文明、从教养上， kau secara 文明教养， secara kepengajaran yang ada, 福音是被看为是可耻的。 di mana di saat ini Injil juga dipandang malu. 我自己在来印尼之后啊， Di mana saya pribadi sendiri setelah datang ke dunia, 有一个
有一个朋友他就是给一个朋友跟他讲福音嘛， di mana pernah kau secara peradaban manusia, peradaban yang ada ya, 他 di mana pada saat itu pernah menyampaikan Injil kepada seseorang. 那么实际呢，他后来他就提醒我， Maka sebenarnya pada saat itu dia memperingati saya, mengingatkan saya. 所以你在平时的社交场合、这个交谈中啊，尽量不要谈这些话题。 Contohnya kalau misalnya kamu pada saat bersosialisasi dengan orang, sebisa mungkin kamu jangan membahas hal-hal ini. 他说很多跟我接触的人呢，都讨厌我这一点。 Dia berkata, banyak orang yang pernah mendekati saya tidak senang dengan hal ini. 因为比如说大家可能聚在一起了， Contohnya pada saat orang-orang mungkin dia sudah berkumpul bersama. 可能在一些平时聚会聊天啊怎么的。 Pada saat dia ngobrol bersama. 但是我这个时候呢，我跟他们确认福音， Mungkin di saat ini saya mengkonfirmasi Injil kepada mereka. 要让他们信耶稣。 Mau supaya mereka mendengar 人 Yesus, 说不信耶 percaya 稣要 pada 下地 Yesus. 狱。 Bahkan juga berkata kalau tidak percaya kepada Yesus akan masuk dalam 实 neraka. 际这在文化在社交中，它是被看为是没有教养的。 Ini sebenarnya kalau secara budaya itu dipandang tidak memiliki sopan santun. 一群朋友聚在一起， Di mana sekelompok orang berkumpul, 谈一些 kemudian kamu 大家都 membahas, 关注的话题， di mana sekelompok orang berkumpul dia membahas mengenai tentang topik-topik yang setiap orang membahas topik-topik yang sama 让彼此都感到快乐， dan sama-sama merasa senang. 这好像是正常的。 Ini hal yang terlihat normal. 但是，一旦涉及到福音， Pada saat hal itu berkaitan dengan Injil, 人们里面的那种拒绝、那种抵 penolakan 挡力就显 orang-orang 出来。 dari dalam itu perlawannya langsung dinyatakan. 特别是在我们说普遍的文化中，是吧？ Terlebih lagi kita katakan di dalam budaya-budaya yang saat 人 ini, 和人之间 peradaban 的 yang 交 dunia 往 saat 更 ini. 侧重于彼此和睦。 Kita lihat hubungan antara manusia dan manusia, cara pergaulan itu adalah di mana dia lebih memperhatikan tidak saling menyinggung 你不要让人感到不舒服， atau damai, tentram seperti itu. Itu jangan membuat orang merasa tidak 要 nyaman. 迎合别人的需要。 Kemudian apapun yang dilakukan harus menyenangkan hatinya. 但福音呢， Tapi kalau Injil, 恰恰会给 Injil 人带来 justru 很尴尬的 sebaliknya. 场面，是吧？ Injil kalau membahas Injil justru akan membawa hal yang membuat orang merasa 甚至 tidak enak. 谈论 tidak 福音的 nyaman 人也被看为 Bahkan 是 orang yang membahas Injil pun akan dipandang 没有文化的、文明的、不文明的。 orang yang tidak memiliki peradaban, tidak sopan. 所以这是从第二个层面。 Ini yang dari tahap yang kedua, di mana Injil dipandang malu oleh orang, 福音被看为是可耻的。 dipandang malu. 第三个层面呢， Kalau tahap yang ketiga, 实际是从价值观的层面。 di mana itu dari tingkat nilainya. 那么这个说什么是？那么我们说福音从本质上否定了人的义，是吧？ Di mana di sini katakan bahwa dari secara sunnah, 从本质上否定了人的义。 pada hakikatnya Injil sudah membantah atau tidak ini sesuai biasa, 否定人的义， membantah akan kebenaran manusiawi. 它否定人类有的现在的一切的价值、一切的成就。 Yaitu tidak setuju terhadap nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai hidup yang ada pada dunia ini. 实际人类整个的文明发展， Sebenarnya kita lihat peradaban dunia saat ini, 科技进步， perkembangan teknologi, 仍然是在建造自己的巴别塔， di mana dia tetap membangun Babelnya sendiri, 抵抗上帝， melawan Allah, 高举人的义。 meninggikan kebenaran manusiawi. 所以呢，福音在价值观上实际对这世界的正当正义做了否定。 Oleh sebab itu, di mana Injil menyangkal hal-hal nilai-nilai atau nilai-nilai yang ada pada dunia saat ini, 大家能明白吗？ menolak atau menyangkalnya. 福音彻底否定了人的义， Di mana Injil itu sepenuhnya telah menyangkal, menolak kebenaran 宣告 manusiawi. 上帝要来审判世界， Dia datang untuk menyatakan bahwa Allah akan datang untuk menghakimi 这世 dunia. 界有的一切的 Maka 好的 segala 东西 sesuatu 都 hal 要被 yang baik 废掉。 dimiliki oleh dunia ini akan dilenyapkan. 那么很多伟大的被尊敬的人也因为不信也要下地狱。 Maka akan banyak orang, walaupun dia terlihat sangat membawa
membawa pengaruh yang besar bagi dunia saat ini. Namun jika dia tidak percaya, dia juga akan masuk ke dalam neraka. 那么这个跟人类的普遍价值观是相反的。 Namun kita lihat hal-hal seperti ini justru berlawanan dengan nilai-nilai atau pandangan-pandangan nilai dari manusia terhadap hal ini. 我们说基督耶稣带来了神的国， Kita berkata Yesus Kristus telah membawa kerajaan Allah. 本质上是与这世界对抗的。 Pada hakikatnya ini sudah berlawanan dengan dunia ini. 之所以说没有对抗， Di sini katakan tidak terjadi perlawanan 教 langsung. 会没有跟教会好 Dan 像在这世界 Terlihat 上 gereja 被很受欢迎， masih sangat diterima oleh dunia ini. 甚至不信的人、信的人都欢迎。 Bahkan orang yang tidak percaya maupun yang percaya pun menerima, 那只 menyambut. 能说明这样的教会已经 Namun 是 hanya 世俗 dapat 化的教会， dikatakan gereja yang seperti ini adalah gereja yang sudah makin 已 mendunia, 经跟世界站在一起了， sudah berdiri bersama dengan dunia, 已经偏离福音真道 sudah 了。 menyimpang dari kebenaran Injil. 因为本质上福音， Karena pada dasarnya Injil, 基督 Kristus, 基督的身体教会 tubuhnya Kristus, 是被这 gerejanya, 世界看为可耻的。 itu pada dasarnya harusnya tubuhnya Kristus yaitu gereja ini dipandang hina, dipandang malu oleh dunia ini. 教会专注死里复活的福音， Di mana gereja fokus kepada Injil kematian kebangkitan, 专注永生， fokus kepada hidup yang kekal, 以终极为真实， dan 以永生永死为 di 真实， mana dia 以地狱天 nyata 堂。 terhadap kematian kebangkitan itu, nyata baginya dan masuk surga. 基督徒为这个而活， Dan orang Kristen hidup untuk ini. 那其实是被这世界看为是异类，是吧？ Nah, jikalau seperti itu akan dipandang dia orang sangat aneh, dipandang aneh oleh dunia 相当 ini. 于是不合群的人。 Yaitu atau dikatakan orang yang tidak maksudnya dibenci atau tidak bisa dipandang aneh oleh dunia. 但是说我们说福音呢，实际它本质上它就有这样的反人 Tapi 类、 pada 反社 dasarnya 会、反科学的特征。 Injil ini memiliki penolakan terhadap 反人类、 peradaban teknologi yang saat ini, 反科学、 teknologi yang ada, 反文明。 peradaban manusia. 那么这个是说必然有的被看为是可耻的特征啊。 Di mana tanda-tanda seperti inilah yang tanda-tanda seperti ini dikatakan 福音被看为可 di 耻， mana tanda seperti ini menandakan bahwa Injil dipandang malu. 基督真的承载福音的基督徒教会被看为可耻。 Di mana orang Kristen yang benar-benar hanya mengenal Injil ini, orang-orang ini, gereja-gereja inilah yang akan dipandang hina oleh dunia 那我 ini. 如果真的是说我为着福音，我一辈子为着福音而活了， Lalu contoh jika kau katakan bahwa seumur hidup saya ini saya hanya hidup untuk Injil, 我把真的地狱天堂当真了， dan saya benar menganggap neraka surga itu benar nyata, 为拯救灵魂而活了， dan saya hidup untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 那么这个必然要求我舍弃地上的这些成功啊、 Maka dengan 荣 seperti 耀啊， itu pasti akan menuntut saya untuk menyangkal, untuk meninggalkan segala keberhasilan, segala kemuliaan di hadapan manusiawi ini. 那会被人们看为是你这个是不务正业，或者 Di 是说 saat seperti itu, 极端。 kita mengambil keputusan seperti itu akan dipandang oleh orang-orang di dunia ini bahwa kita terlalu ekstrim, terlalu aneh, 或者是不够现 atau 实，是 tidak 吧？ di mana dipandang hidupnya kenapa seperti itu. 所以其实这是他福音的本质特征。 Di mana inilah merupakan tanda mengenai tentang hidup Injil 福 ini, 音是对抗， yaitu 因为福音本身 karena 它否 pada 定 dasar 了人 Injil 的意 itu dia telah Injil ini telah menolak, menyangkal kebenaran 福音 manusiawi. 本身彻底的 Pada dasar Injil itu 定这世界的罪， telah menjatuhkan hukuman kepada dunia ini, 宣告这世界一切的正当价值是要被 berkata bahwa 要被废弃的。 nilai dunia ini, kebenaran dunia ini, semua itu nantinya akan hilang, dilenyapkan. 这个必然导致世界的抵挡。 Maka hal-hal seperti dinyatakan, disampaikan, maka pasti akan mendapatkan penolakan, perlawanan dari dunia. 教会有的危机就是试图来
迎合世界。 Di mana krisis yang terbesar yang dimiliki oleh dunia ini adalah untuk mencari kesenangan dunia ini. 教会我们说是基督的心腹，是吧？ Kita katakan, 心腹是那个，就基督的妻子。 di dalam Alkitab ini katakan bahwa gereja itu sama seperti istrinya Yesus. 教会应该单单的向基督尽忠。 Maka gereja, oleh sebab itu, gereja itu hanya tunduk taat kepada Kristus, 单单的取悦基督。 hanya mencari kesenangan perkenaan dari Yesus. 但教会呢， Tapi gereja 却试图要取悦于 justru 这个世 mencoba 界。 ingin mencari perkenaan kesenangan dari dunia ini, 教会越来越淫乱， di mana gereja ini makin kacau, 离开她的丈夫基督， yaitu meninggalkan suaminya Kristus, 想要取悦于这个世界。 ingin mencari perkenaan dari dunia ini. 其实这个整个的，如果去看旧约的话， Sebenarnya secara keseluruhan kalau kita mau lihat di dalam perjanjian lama, 以色列人的历史， dalam sejarah Israel, 当他们进入迦南地之后， pada saat setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, 以色列人极力的要讨好外邦， Israel itu seberusaha mungkin ingin mencari perkenaan bangsa-bangsa yang lain, 远离神， menjauh daripada Allah. 本质上都是一样的。 Pada dasarnya ini hal yang sama. 所以教会为了取悦于世界，就不得不篡改福音。 Oleh sebab itu, di mana dunia ini, gereja demi untuk menyenangkan orang-orang di dunia ini atau mengambil hati dunia ini, mau tidak mau mereka menyimpang dari Injilnya. 把福音里最核心的死里复活的真理忽略掉， Dia mengabaikan kebenaran Injil yang paling utama ini, 大讲基督教的文化价值 di mana 生活。 dia lebih perbanyak untuk membahas mengenai tentang kehidupan Kristen, 那么这个， nilai-nilai kekristenan, budaya kekristenan. 那么就会取悦于很多人，是吧？ Namun jika menyampaikan hal seperti ini akan menyenangkan banyak orang. 人们也不会反对， Orang-orang yang mendengar pun tidak akan 不 membantahnya. 信的人也接受。 Bahkan orang yang tidak percaya pun dapat 但 menerima. 实际呢， Tapi pada hakikatnya 已经成为了淫妇了。 dia sudah menjadi seorang perempuan yang berzina. 所以， Sama seperti seorang istri telah mengkhianati suaminya. 但是真正的基督的教会呢， Tapi gereja Kristus yang sesungguhnya, 单单的向基督尽忠， dia hanya setia kepada Kristus. 单单的为取悦基督而活。 Hanya hidup untuk menyenangkan, mencari perkenaan dari 那 Kristus. 么也必然遭致这个世界的恨恶。 Maka jika dia melakukan hal seperti ini, maka dia akan mendapatkan kebencian dari 但 dunia. 最终这里经文又说什么？ Tapi yang pada akhirnya Alkitab ini berkata 26 apa? 节的后半节是吧？ Kita lihat 26b 另一个说， itu. 人子在他荣耀里降临的时候， Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, 也要把那人当作可耻的。哦26 maaf, anak manusia juga akan mau. 你这个我想想，你再读一遍中文的。是26节说，人子在他荣耀里，并天父与圣天使在荣耀里降临的时候，也要把那人当作可耻的。 Anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. 那么最终这世界的一切的假冒伪善， Namun pada akhirnya segala kemunafikan dunia ini, 人的骄傲、 kesombongan manusia, 虚伪， di mana kemunafikannya 在基督再来的时候， pada saat Kristus datang, 要被彻底的揭发出来， semua itu akan 要 terbongkarkan, 要被定罪， di mana akan dijatuhkan 要 hukuman, 被扔在火湖里， akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, 要承受羞耻， akan menerima要 penghinaan, 被弃绝， akan ditinggalkan. 说的是这个意思哈。 Ini yang maksudnya. 而真正的基督的门徒， Namun murid Kristus yang 基 sesungguhnya, 督的教会， gerejanya Kristus, 虽然会在这个世界上被看为可耻、被弃绝， walaupun saat ini dia di dunia dipandang hina, malu, 但在基督再来的时候呢， tapi pada saat Kristus datang 要被 kembali, 高举，要得荣耀。 dia akan ditinggikan, akan mendapatkan 所 kemuliaan. 以这是一个绝对意义上的对抗啊， Oleh sebab itu, ini adalah perlawanan yang benar nyata terjadi, 神的国和世界的对抗， yaitu perlawanan antara kerajaan Allah dengan 也 dunia. 是属神的百姓和属世界的。 Sekaligus ini adalah perlawanan antara umat milik Allah dengan dunia 这 ini. 个对抗是
Perlawanan yang seperti 不 ini 能调和的， tidak dapat didamaikan. 可以说是一场不是你死就是我亡的这 Atau 个 gue 战争。 katakan ini adalah suatu peperangan. Kamu yang mati atau aku yang menang. 但基督 Seperti 已经 itu. 得胜了， Tapi Kristus telah mendapatkan 那么 kemenangan. 属基督的人也已经 Namun 得 orang 胜了。 yang milik Kristus dia juga telah 我们只 mendapatkan 是等候他 kemenangan. 最终的时候而 Jadi 已。 kita hanya menantikan waktu yang pada akhir 所 itu. 以被看为羞耻，被看为被弃绝， Soalnya dipandang hina, malu, dipandang terlihat dia telah ditinggalkan, 承受 Peng- 贫穷、 bahkan menerima menanggung 伤 kemiskinan, 害、 bahkan dibunuh, 误解，甚至 disalahpahami, 死亡， bahkan disiksa dan 都 mati. 不用惧怕， Tidak perlu takut lagi. 因为知道最终 Karena 基督要 kenapa? 再来。 Karena tahu bahwa pada akhirnya Kristus akan datang 那么是 kembali. 那个时候一切的 Maka 真 di 相， saat itu segala 一 kebenaran, 切隐藏的事 segala hal-hal yang 都 tersembunyi, 要显出来。 semua itu akan 那 dinyatakan. 么这世界的虚伪、 Namun segala kemunafikan dunia 假 ini, 冒伪善， munafik pura-puranya dunia ini, 最终要被定罪， pada akhirnya semua ini akan dijatuhkan hukuman, 被当作可耻 akan 的。 dipandang yang hina, yang malu. 27节继续说：“我实在告诉你们，站在这里的人，有人在没尝死味以前，必看见神的国。” Ayat 27, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. 这是接续着基督再来说的，是吧？ Ini adalah lanjutan dari membahas mengenai tentang Kristus akan datang kembali. 有人在没尝死味，这个死味指的是什么呢？ Di sini katakan, apa yang dimaksud di sini? Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. 这个死，他是用这个看的意思。这个死实际是个地狱里永远的死。 Sebenarnya arti kata mati di sini itu adalah kematian yang kekal di dalam neraka. 那么在此之前呢， Namun sebelum kematian ini, 神的国要完全的彰显出它的荣耀和能力。 kerajaan Allah ini akan dinyatakan sepenuhnya, yaitu kemuliaannya 昨 ini. 天我们讲到了末世，是吧？ Kemarin kita telah membahas mengenai tentang akhir 基督在 zaman. 基督再来的时候， Itu pada saat Kristus datang. 那个时候神的国不再隐藏了， Pada saat itu kerajaan Allah tidak akan tersembunyi 神 lagi. 的国的荣耀能力要 Melainkan 完全彰 kemuliaan 显。 kuasanya, kerajaan Allah itu akan sepenuhnya 那 dinyatakan. 时候不信的人也要看见 Namun，pada saat itu orang yang tidak percaya pun akan 因为 melihatnya. 那个时候也不需要信心， Karena saat itu tidak perlu iman lagi. 因为基督直接 Karena 领导 kenapa? Karena 显现。 Kristus sudah langsung datang 但是 menyatakan 那个时候 dirinya. 就是神终 Tapi 极的 pada 审 saat 判和 itu, 拯救， pada saat kedatangan Paham, Kristus itu, saat itu terjadi, yaitu itu juga merupakan penghakiman akhir 而不信的人呢， bagi orang yang tidak percaya 在地狱里要永远受 akan 痛苦。 selama-lamanya mengalami penderitaan di dalam neraka. 这里说的他们要尝到死的 Ini 味 yang 道， di sini katakan, di mana sesungguhnya orang di sini mereka akan merasakan kematian tersebut. 那这里的死是说 Namun arti mati di sini, 真实的以可感知的方式承受那个痛苦。 di mana arti mati di sini itu adalah dia benar secara tubuhnya benar merasakan kesakitan penderitaan itu. 你今生你这个身体会感受到痛苦， Kita lihat hidup kita saat ini dalam kedagingan kita ini juga akan mengalami kesakitan 你会竭力的 penderitaan. 逃避， Kemudian kita akan berusaha untuk menghindar segala kesulitan, penderitaan, kesakitan 但是 itu. 最终在地狱里呢， Tapi yang pada akhirnya di dalam neraka, 人是以能可感受的方式经历死亡。 manusia juga dengan dia mengalami kematian dengan cara di mana tubuhnya dapat juga merasakan penderitaan kesakitan itu. 在路加福音的第16章 Di dalam Injil Lukas pasal Tadi. 16, 提到财主在地狱里，是吧？ di sini menyebutkan mengumpamakan seorang kaya di dalam neraka. 地狱里极其痛苦， Di mana di dalam neraka itu betapa menderitanya. 甚至祈求用指头 Bahkan 尖沾点水凉凉舌头。 Bahkan dia juga berdoa meminta supaya lidahnya dapat menyentuh setetes air. 所以那里有无尽的火在焚烧。 Oleh sebab itu di dalam situ ada api yang tak terbatas yang akan kekal selama-lamanya membakar, 并且不是10 menyala-nyala. 分钟、5 Dan bahkan ini 一 bukan 天， 10 menit, 1年， sehari, 而 setahun, 是永永远远。 melainkan 也就 selama-lamanya. 是说，那个时候人才 Ya, 真 artinya 正 di 的 saat 知道什 itu 么是死。 barulah di saat itu orang mengenal, tahu apa yang dimaksud dengan mati. 人今生在肉体上的死亡，还不是真正的尝到了死味啊。 Kematian, di mana kematian tubuh manusia
bagi yang hidup saat ini itu bukan artinya dia telah merasakan kematian tersebut. 人会得病是吧？ Manusia juga akan mendapatkan sakit, 最终躺在病床上， pada akhirnya terbaring di dalam kasur pasien, 非常的痛苦， akan sangat menderita, 那折磨的真的是让人 bahkan 无法忍受。 tersiksa, tidak dapat ditahan lagi sebagai manusia. 但是呢， Tapi 今生身体的死仍然不是尝到 kematian 死 tubuh 味， kita ini saat ini tetap ini bukan artinya kita telah merasakan kematian itu. 那只是预尝而已。 Itu hanya terlebih, maksudnya di awal kita merasakan sedikit saja. 但真正的死是在地狱里永远的 Tapi 死。 kematian yang sesungguh itu adalah kematian di kekal, 但是一旦 yaitu neraka. 跨过了那个身体的死， Pada saat kita telah melampaui kematian tubuh kita ini, 就没有机会逃避永 berarti 远的死。 tidak ada kesempatan lagi untuk menghindar lari dari kematian yang kekal 因 selama-lamanya 此， dalam 在身体的 neraka. 死亡之前， Oleh sebab itu, sebelum kematian tubuh kita ini, 人仍然有机会逃避那永 di 远的 mana 死。 manusia masih tetap memiliki kesempatan untuk lari, terhindar dari kematian yang kekal. 所以，其实这个世界 Oleh 我 sebab 们 itu, 说充满了魔鬼的谎言。 kita katakan dunia ini penuh dengan kebohongan iblis, 魔鬼的谎言 tipu 是 muslihat iblis. 魔鬼的谎言是说告诉你死亡不可怕， Kebohongan daripada tipu muslihatnya iblis yang dikatakan itu bahwa kematian itu tidak menakutkan. 你就安息了，是吧 ？Rest in Karena peace istri 了，是吧？ katakan kamu Rest. akan menjadi damai. 对吧？你就能有 Kamu sudah 你看 beristirahat menjadi damai.叫 RIP 是吧？Rest in peace。但实际呢， Tapi sebenarnya 死亡是真正的死的开始，身体的死亡。 di mana akan dan di mana dimulai itu merupakan permulaan kematian. 所以这是经文说要的。所以耶稣的教训实际是以这样的终极作为前提。 Oleh sebab itu pengajaran Yesusnya itu adalah berlandas dasar 以终极为前提。 di mana Yesus mengajar seperti ini itu adalah berlandas premis 那么 pada akhir kesudahan. 从23节 Dia 到 mengajar seperti 27 ini. 节， Oleh sebab itu dari ayat 23 sampai 27. 实际呢，他是把要求放在前面，是吧？ Sebenarnya kita lihat Yesus memberikan perintahnya, tuntunannya, persyaratannya itu di 把 awal, 原因放在后 tapi 面。 kemudian dia menaruh alasannya itu di bawah. 但是我们如果理解的话， Tapi kalau kita memahami, 应该是基于后面的原因， seharusnya karena alasan yang di bawah ini, 因为最终要有那终 karena 极的审判， paling utama nanti pada akhirnya akan ada penghakiman akhir, 要有地狱的火。 di mana akan ada api yang 因 menyala-nyala. 此要求你现在当下要做出选择， Oleh sebab itu menuntut kamu saat ini harus mengambil pilihan, 要背起十字架跟从耶 memikul 稣， salib dan mengikut Yesus, 要选择那个重生的生命。 yaitu memilih hidup yang telah dilahirkan kembali. 我们这样来理解这段 Kita 教训， dengan cara seperti ini untuk mengenal ajaran 这 ini, 段是对于真信心的说明。 di mana ajaran ini adalah ajaran mengenai tentang iman 实 sejati. 际这段真信心，它仍 Sebenarnya 然 iman 基于 sejati 基 ini 督的 tetap 十字架和 didasarkan 基督 dari 再来。 salibnya Kristus dan Kristus akan datang 我们 kembali. 一直强调， Nah, kita terus 其实 menekankan 基督徒的生活被两个时候 kehidupan 支配。 kekristenan itu ditentukan oleh dua 一是 masa 2000年 waktu. 前基督的十字 Yang 架， pertama itu adalah peristiwa salib di 2000 tahun yang lalu. 第二就是基督 Yang 再来。 kedua itu adalah Kristus datang 我如何 kembali. 面对这两件事， Lalu bagaimana saya datang untuk menghadapi kedua peristiwa ini? 构成了我当下的 Ini 选择 membentuk 判断。 pilihan saya akan kehidupan saat ini. 这是基督徒的生活啊， Inilah kehidupan 也 kekristenan 是什么是真信 dan 心。 juga apa yang dimaksud dengan iman yang 然后呢， sesungguhnya. 从后面， Kemudian selanjutnya, 那么后面我们不会太具体的，我们只是来说一下哈。 itu yang selanjutnya ini 那么从28 kita 节 tidak 呢 akan 到第 secara spesifik untuk 36 membahas, 节呢， yaitu dari ayat 28 sampai 36, 耶稣登山是吧？ di mana di sini Yesus naik di atas gunung, 在山上呢，他恢复他的作为上帝的儿子的荣耀。 di mana di atas gunung itu dia menyatakan kemuliaannya sebagai anak 这 Allah. 里呢，路加福音有几个特别的点，大家要留 Di 意。 sini di dalam Injil Lukas ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. 第一个要点呢， Poin yang pertama adalah 这里特别强调，这次呢28节是耶稣带着
门徒上山去祷告。 Yang pertama di sini di ayat 28, di mana kali ini Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. 这是在马太、马可里没有的哈。 Ini kalau yang di dalam Injil Matius, Markus tidak ada. Hanya di Lukas ada mencatat bahwa Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus. 在9章18节呢， 9章18对吧？ Pasal ayat 18 ya, pasal 9. 那里提到耶稣是自己祷告。 Kita lihat di ayat 18 ini katakan Yesus berdoa sendiri. 那么在28节呢， Namun di ayat 28, 耶稣是带着门徒上山去祷告。 Yesus membawa para muridnya Petrus, Yohanes naik ke atas gunung dan berdoa. 那么这里边呢，第一点我们说， Namun poin yang pertama kita katakan, 路加福音特别关注就是耶稣和门徒的关系 Injil 啊。 Yohanes ini di mana dia sangat fokus kepada hubungannya Yesus dengan para murid. 这个我之前也讲 Ini 过。 yang sebelumnya sudah dibahas. 那么另外一点呢， Kemudian poin yang kedua 就是祷告。 yaitu doa. 祷告意味着 Doa itu berarti 耶稣的行动是上帝直接的介入，是吧？ doa itu berarti segala tindakan dilakukan oleh Yesus itu langsung dari Allah, 是上帝的计划， rancangan Allah. 他不是耶稣作为人在地上，这个他要想做什么。 Di sini bukan artinya Yesus sebagai manusia hidup di dunia ini dia ingin mencapai melakukan hal-hal yang dia 这 inginkan. 是第一个大家要留意的。 Ini yang poin yang pertama harus 第二呢， diperhatikan. Yang kedua, 这里特别对比了31节说，这个他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事。 yang keduanya itu 31, keduanya menampakkan dirinya dalam kemuliaannya dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. 说的是耶稣要受难，是吧？ Yang dimaksud di situ adalah Yesus akan mengalami penderitaan. 但是这样一位受难的耶稣呢， Tapi Yesus yang seperti ini yang mengalami penderitaan. 却是显出他的荣耀，是吧？在 Justru 山上。 melalui hal inilah dia menyatakan kemuliaannya 32 di 节 atas 说 gunung. 看见耶稣的荣光。 Kemudian ayat 32 berkata, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. 那么这样一位受难受苦的耶稣， Namun Yesus dia menderita. 他实质是有荣耀的、有荣光的 Sebenarnya 上帝的儿子。 dia adalah anak Allah yang penuh dengan 我 kemuliaan. 们说这是我们要留意的。 Ini yang kita katakan, 2 poin ini yang harus kita perhatikan. 然后呢， Kemudian 从37节到第43 dari 节， 37 sampai 43. 37节说第二天他们下了山， 37 dikatakan pada keesokannya mereka turun dari gunung. 那么山下是怎样的呢？ Namun yang di bawah gunung ini itu seperti 是 apa? 一个父亲和一个儿子，是吧？ Ini adalah perumpamaan mengenai seorang ayah dengan seorang 38 anak. 节特别说，这个有一个父亲求耶稣说：“求你看顾我的儿子，因为他是我的独生子。 Di mana ayat 38 ini terlebih mencatat seorang bapa minta kepada Yes guru, aku mohon supaya engkau menengok anakku sebab ia adalah satu-satunya anakku. ”山下有一对父子， Di mana di bawah gunung ini 但是这个 ada seorang bapa dengan anak. 儿子被鬼附着， Tapi anak ini diserang roh, kerasukan roh. 跟他的父亲之间处于这样的隔绝之中。 Jadi dia di dalam hubungannya terpisah dengan orang papanya. 那么山上 Bapaknya. 呢？刚才我们提到 Tapi 山上 tadi 也 yang 是一对父子， Tadi kita lihat yang di awal ini dikatakan bahwa di atas gunung 是 di 上 sini 帝 juga 和他 membahas 的 seorang 独生儿子耶 bapa 稣。 dengan anaknya yang tunggal yaitu Yesus. 现在呢， Namun saat ini 山 dari 上的 ayat 父子分开， 37 saat ini bapa dengan anak yang di atas gunung ini telah berpisah. 在山上的荣耀的神的儿子耶稣 Anak Allah yang di atas gunung ini yang mulia, 下了山， dia turun ke gunung, 来到山下， turun dari gunung kemudian dia datang ke sini 要走向他死亡的命运， mau berjalan kepada nasibnya, kematiannya itu. 医治了在山下的这样一个破裂的父子关系。 Dia menyembuhkan hubungan yang telah rusak, yaitu hubungan antara bapa anak yang ada di bawah gunung 实 ini. 际这就是福音。 Sebenarnya inilah Injil. 福音其实我们说是什么 Ini 呢？ sebenarnya kita katakan apa yang dimaksud dengan 天 Injil? 上的上帝 Allah yang di surga, 在永恒中与父与 di 子 dalam 同在， di dalam kekekalan, Bapa menyertai anak. 那一位差他儿子来到世界，是吧？ Dia yang telah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini 拯救罪人， untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, 恢复了神人关系， memulihkan hubungan
hubungan anak dan 也 bapa 恢复了人和人之间的 dan 关 juga 系。 memulihkan hubungan antara manusia dengan sesama. 所以借着那天上的父子的隔绝， Oleh sebab itu melalui terjadi perpisahan antara bapa dengan anak yang di surga yang di atas gunung ini 带来了地上的 membawa 人的这个父子的这个和好。 membawa pemulihan hubungan antara bapa dan anak yang ada di 在 dunia. 之前我们也强调， Sebelum kita juga menekankan 路加福音的一个主题就是带来了秩序的恢复，是吧？ di mana salah satu tema judul daripada Injil Lukas ini adalah membawa pemulihan. 在1章17节这里， Pasal 1 ayat 那里说 17. 他必有以利亚的心智能力行在主的面前，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧。 Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. 所以路加福音的主题 Oleh sebab itu 就是 tema 说， daripada Injil Lukas 借着 itu 耶稣所 adalah 带来的神的国， melalui Yesus yang telah membawa kerajaan Allah ini, 恢复了上帝所喜悦的秩序。 di mana telah memulihkan suatu alur yang diperkenankan, alur pemerintahan yang diperkenankan oleh Allah, 父亲是父亲，女儿是儿女是儿女， sehingga membuat bapa adalah bapa, anak adalah anak, 恢复了父子关系。 memulihkan kedua hubungan ini. 这是说这个福音。那么后面呢，从44节到45节呢， 44 dan 大家 45. 留意43节是吧？后半句。 44 sampai 45, kemudian kita perhatikan 43b itu. 这里说耶稣所做的一切是众人正稀奇的时候，耶稣对门徒说， Di sini katakan, ketika semua orang itu masih heran karena segala diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. 那么这里大家留意，我之前也说过，路加福音比较特别的强调众人和门徒的对比。 Sebelum pernah dikatakan juga bahwa di Injil Lukas itu dia sangat menekankan perbandingan orang-orang, semua orang dengan murid-murid 这 Tuhan. 在马可和路加是， Ini 马 yang 可和马太 kalau 是没有的哈。 di dalam Injil Matius Markus tidak ada. 然后呢， Kemudian 从46节到第 Dari 50节呢， ayat 46 sampai 50, 门徒在路上争论谁为大，是吧？ para murid di sini di dalam perjalanan ini mereka bertengkar, yaitu siapakah yang terbesar di antara mereka. 这里要点是关于 Poin di 权 sini 位 itu 的次序， adalah mengenai tentang urutan tempat duduknya, 谁为大嘛？ yaitu siapa yang terbesar, 哪个权位次序也更大？ yaitu siapakah di urutan yang manakah, maka dia akan memiliki kuasa yang lebih 然 besar. 后耶稣就48节对他们说：“凡为我名接待这小孩子，就是接待我。” Kemudian ayat 48 Yesus berkata, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia mengutus aku. 这里要点是为我名，是吧？ Poin di sini itu adalah dalam namaku. 耶稣为我们基督的名是什么意思呢？ Apa yang dimaksud dengan nama 我 Kristus? 们说是上帝要拯救他的百姓， Kita 是吧？ katakan di mana Allah mau menyelamatkan umatnya. 关于神的名，我们之前也说过，在出 Mengenai 埃及 tentang 34 nama 章， Allah, sebelumnya kita telah membahas, yaitu di kitab Keluaran pasal 34. 实际最终是通过他儿子的降卑受苦， Jadi sebenarnya pada dasarnya itu dengan melalui kedatangannya, di mana anak yang menjadi merendahkan dirinya datang ke dalam dunia ini 神拯 dan 救他的百 menderita, 姓。 Allah menyelamatkan 所 umatnya. 以在这里在 Oleh 说 sebab 明 itu, 这个为大为小这个权位的关系的时候啊， pada saat dia membahas mengenai tentang siapakah yang terbesar dari antara mereka, 实际在上帝和人的关系中， sebenarnya di dalam hubungan antara Allah dengan umatnya, 人是完全的该弃绝的、卑微的， manusia sudah harusnya ditolak, dibuang, yang hina. 是没有任何值得怜悯的。 Ya artinya di mana tidak ada sedikit titik hal pun yang layak untuk dikasihani, 是这样的一个属于这样的这个地位， yaitu dia dalam posisi yang seperti ini 但 kalau 是在 manusia. 上帝的拯救行动 Tapi 中 di 呢， dalam tindakan penyelamatan Allah, 上帝却牺牲自己的儿子 Allah justru mengorbankan anaknya 来拯救这些罪人， datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa 使 ini, 这些罪人被高 sehingga 举， manusia yang berdosa ini ditinggikan, 使那本该被灭亡的被高举。 membuat
manusia berdosa ini harusnya yang binasa ditinggikan. 所以这里实际门徒却在争论是说谁为大，是吧？ Oleh sebab itu di sini justru para muridnya sedang bertengkar, yaitu siapakah terbesar di antara mereka. 然后耶稣叫过一个小孩子 Kemudian 来， Yesus memanggil seorang anak itu 然后 datang. 对门徒说：“为我名接待这小孩子的，就是接待我。” Kemudian berkata kepada muridnya, barang siapa menyambut anak ini dan namaku, yang menyambut aku. 小孩子是不被看重的， Anak kecil itu kadang juga tidak dipandang. 但是呢， Tapi 实际呢，在耶稣和门徒的关系中， dalam hubungan antara Yesus dengan 门 murid-muridnya, 徒是怎样的人呢？ bagaimana dengan murid-muridnya ini? 是完全的不值得被怜悯的。 Murid-murid ini adalah sudah tidak harusnya dikasihani. 但耶稣 Tapi 却使他们被高举、被抬举， Yesus membuat mereka ditinggikan. 因此要求门徒这样去面对。 Oleh sebab itu mengajak, menuntut para murid dengan cara seperti menghadapi hal ini, memandang hal ini. 因着这个福音，因着这样的一个 Karena Injil ini 被拯救、被高举， Karena penyelamatan seperti ini kita ditinggikan. 看待彼此。 Maka dengan cara seperti ini jugalah memandang diri sesama. 所以实际呢， Oleh sebab itu, 那么真正的去接待、 pada saat benar menyambut, 帮助 membantu 那些实际的被看为是卑微的， yang hina rendah ini, 那么在神的国反而是它是大的，是吧？ justru mereka menyambut orang seperti ini itu dipandang tinggi, dipandang yang besar di dalam kerajaan 因为 Allah. 基督就是这样的。 Karena Kristus seperti itu juga. 好，然后呢，49节到50节， Kemudian 49 sampai 50. 约翰说：“夫子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他。” Di sini guru kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. 耶稣说：“不要禁止他，因为不抵挡你们的 Yesus 就是帮助 berkata, 你们。 jangan kamu cegah sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. 那么这里说不抵挡就是 Namun 帮助。 maksud di sini itu tidak melawan. 什么是不抵挡的意思呢？ Apa yang dimaksud dengan tidak melawan? 实际我们说这个世界，我们刚才说了，本质上是抵挡基督的，是 Kan 吧？ sebelumnya kita telah katakan pada dasarnya dunia ini melawan Allah, Kristus, 是拒绝基督的。 menolak Kristus. 其实说，那么啊，很多人就觉得我们你说你信你的是吧？如果一个家里有个孩子信了， Mungkin banyak orang, contoh di satu keluarga ada seorang anaknya telah percaya. 那么实际当这个孩子真信的时候， Maka sebenarnya pada saat anak ini benar-benar percaya, 他家人也必然会反映出要抵挡。 maka keluarga ini akan muncul respon melawan. 实际如果真的不抵挡， Sebenarnya jika tidak melawan, 是什么样的人呢？ itu orang seperti 是 apa? 真的是说认出福音也跟随基督的人，是吧？ Berarti menandakan dia yang benar telah mengenal Injil ini dan mengikut Yesus. Kalau tidak melawan, karena jika tidak, 否则的话，人不可能不抵挡。 tidak mungkin manusia itu tidak melawan. 所以是这样的。 Maksud itu yang seperti ini. 耶稣说：“你不要禁止他， Yesus berkata, janganlah kamu cegah. 因为只有真正的认出福音， Karena hanya seseorang benar mengenal Injil ini, 真正的背十字架， benar memikul salib, 那么他才是不会抵挡福音，不会 maka 抵挡福 barulah 音的。 dia tidak akan melawan Injil. 其实对于福音来说， Sebenarnya bagi Injil, 人们要么抵挡，要么就是接受。 yaitu hanya dua pilihan ada pada manusia, menolak, melawan, ataupun menerimanya. 那么说一个人他面对福音，面对基督， Namun jika dikatakan seseorang pada saat dia berhadapan dengan Injil 他 Kristus, 他表现出无所谓的态度， kemudian dia menyatakan, ya udahlah, mengabaikan atau tidak masalah, 那只能说明他不明白什么是 ini 福音， berarti hanya dapat mengatakan dia tidak mengenal apa itu Injil. 所以他本质上仍然是 Oleh 抵 sebab 挡 itu 福音 pada hakikatnya dia tetap melawan 因 Injil 为 ini. 当福音临到的时候， Karena pada saat Injil datang, 实际必然要求的不是人，是必然对人的绝对的要求是要跟从， sebenarnya tuntunan di sini yang sepenuhnya itu ada menuntut orang untuk mengikut. 而不是说我可以停下来，或者我可以思考。 Bukan artinya saya bisa berhenti kemudian saya memikir-mikirkan 这 terlebih 个是 dahulu. 说这个不抵挡的意思哈。 Ini yang dimaksud yang tidak melawan. 然后呢，51节到第56节呢， Kemudian 51 sampai 56. 下次再说吧，我们下周吧，今天到这里。 Ini minggu depan. 我们 Dengan seterusnya minggu depan kita Apa? membahasnya.
有问题吗？这今天到这里吧。 Hari ini kita sampai di sini. 有让我 Ada pertanyaan 有问题吗？ sampai di ayat 50. 大家有问题吗？ Ada pertanyaan? Nggak ada. 好的， Oke. 有一个原则哈，弟兄姐 Sebenarnya 妹， ada satu prinsip yang harus kita 就 tahu, 是当我们理解耶稣的话的时 yaitu 候啊， pada saat kita mau memahami, mengenal firman Allah. 有时候呢，我们会不自觉的 Yesus. 从个人的道德去理解， Kadang kita akan memahaminya dengan secara tidak langsungnya, yaitu dengan cara pandangan kita, nilai norma moralitas kita. 但实际呢， Tapi pada 耶稣的 hakikatnya 话都是在福音里说 perkataan 的。 Yesus ini, setiap perkataan itu dikatakan di dalam Injil. 就像我们前面我们讲的耶稣对门徒的教训， Sama seperti di awal kita katakan ajarannya Yesus kepada 包 murid-muridnya. 括第50节这里是吧？ Termasuk di ayat 50 ini 耶稣 juga. 说不抵挡你们的，就是帮助你们。 Yesus berkata, yang tidak melawanmu itu adalah yang membantumu. 我们一定要从福音的本质去理解耶稣的话。 Yang tidak melawan itu ada di pihakmu. Itu artinya, sebab itu kita harus memahami setiap perkataan Yesus itu di dalam Injil itu sendiri. 福音实际带来的，实际就是世 Sebenarnya 界 Injil 的 yang telah 拒绝、抵挡、逼迫。 di mana dengan datangnya Injil maka akan membawa perlawanan, penolakan dari dunia. 福音临到， Pada saat Injil datang, 人群就被分开， maka orang-orang ini akan dipisahkan. 要么是跟从，要么是拒绝， Yang entah itu yang mengikut atau yang menolak. 没有中间状态。 Tidak ada kondisi tengah-tengah. 我们一定要小心，我们从道德里去理解圣 Terus 灵。 itu kita harus berhati-hati di mana pada saat kita mau mengerti Injil ini dengan cara pandangan moralitas. 那样的话，就消解了福音带来的那个矛盾。 Maka jika seperti itu, ini akan meringankan konfliknya, pertentangan yang dibawa oleh Injil ini. 大家能明白吗？ Bisa memahami 你 ya? 比方说， Contohnya, 那么在一个家庭里， jika dalam satu keluarga, 那么比如说孩子真信了， contohnya anaknya benar-benar telah percaya, 孩子去聚会， anaknya beribadah, 那家人呢， maka keluarganya 可能也不会抵挡， mungkin tidak akan melawan, 甚至可能还支持， bahkan mungkin akan support, 对吧？觉得你这个人有点信仰挺好的， dan keluarga mungkin akan merasa, baik juga kalau kamu memiliki kepercayaan. 好像福音也挺好的，也被欢迎。 Terlihatnya Injil juga sangat baik 但 dan 是如果 diterima. 说一旦这个孩子呢有一 Tapi 天 jika suatu hari anak ini 他把信仰当真了， dia benar-benar menganggap benar akan iman 要读神 kepercayaannya, 学去了， bahkan dia memilih mau belajar mengambil untuk sekolah di teologi, 甚至为福音而舍掉了地上的一些 dia 保障 telah 工作， meninggalkan segala pekerjaan jaminan dia ada di dunia ini untuk Injil. 那么这个时候福音带来的这个征战立马就会显出 Maka 来。 peperangan, pertentangan yang dibawa oleh Injil itu akan langsung terlihat. 那么这个时候 lihat. 家人可能就会 Mungkin di 立即 saat 出来 ini 拦阻。 keluarga akan langsung menghalangi. 那么之所以他们前面不抵挡， Namun di sini katakan, kenapa di awal mereka tidak menantang, melawan? 实际是说福音 Karena 还没有真正的显出它的 pada 能 saat itu 力。 Injil itu belum benar-benar menyatakan kuasanya. 那么一旦福音显 Namun 出它 pada 的大 saat 能的 Injil 时候， menyatakan kuasanya yang besar, 立马会激起世界的反抗。 maka saat itu akan mendorong perlawanan dari dunia ini. 其实这个是我们要严肃面对的， Sebenarnya ini hal yang harus kita dengan serius 其 menanggapi. 实这是福音的本质哈， Ini juga hakikat daripada Injil. 没有其他的，我们不需要通过其他的道德或者是去试图来消解这个冲突。 Di mana tidak ada cara yang lain, yaitu ataupun kita ingin dengan cara perbuatan kita, moralitasnya kita untuk meringankan pertentangan 我们 ini. 看这个世界的眼光，也不是从道德的眼光去看， Di mana pada kita memandang kepada Injil ini juga tidak dengan pandangan dunia ini kita memandang, 而是从福音的 melainkan 本 dari 质去 Injil 看， itu sendiri, 从这世界的本质去看。 dari hakikat dunia ini. 因此，我们能有清晰的判断。 Oleh sebab itu kita memiliki penglihatan yang jelas terhadap hal ini. 大家能明白吗？ Bisa paham? 因为这确实是圣经 Karena 上 inilah yang 直接的 dikatakan 话。 perkataan dari Alkitab itu sendiri. 我们之所以有时候不能明白， Terkadang kita tidak dapat mengerti, memahami. 实际我们里面有很多的惧怕和私欲， Sebenarnya 我 itu 们并不 karena 明白。
banyak keegoan, nafsu kita sendiri yang telah menutup mata kita. 以至于我们在面对经文 Sehingga 的时候呢， pada saat kita berhadapan dengan ayat itu, 容易做出妥协， lebih mudahnya kita, ya udah ikutin saja, 做出符合自己心态的 yaitu 期待的解释。 melakukan memahami dengan penjelasan penantian di dalam hati kita. 其实这就是人里面的诡诈， Sebenarnya inilah kelicikan manusia di dalam hati 人里 manusia, 面的自欺和虚谎。 kebohongan manusia di dalam hati manusia. 但我们仍然面对着话的直接的意思。 Tapi kita tetap berhadapan langsung dengan maksud kata ini sendiri, 若有人要跟从我， yaitu siapa yang mau mengikut 就要舍 aku, 己背他的十字 maka 架。 ia harus menyangkal diri, memikul salibnya. 这话的意思是显明的， Yaitu hal ini benar-benar 是 dinyatakan, 清晰的。 yang jelas. 基督要再来， Kristus akan datang, 要真正的带来终极的审判， yaitu akan membawa penghakiman akhir. 这不是我们应该回避的问题， Ini bukan suatu persoalan yang harus kita 而是要 hindari, 真实的 melainkan 去面对 kita 回 harus 应的问题。 untuk meresponi menghadapinya. 我们也不需要对他做出怎样的修饰， Bahkan kita tidak perlu untuk membuat hal ini menjadi terlihat hal yang ringan 啊， atau 或者是 seperti 说 apa. 这些话呢是对一些 Ataupun 超级基督徒说 Kita 的， berbuat merasa bahwa perkataan-perkataannya hanya diberikan kepada murid Tuhan yang sungguh-sungguh 而我呢只是一个普普 atau 通通 murid 的基 Tuhan 督 yang 徒， besar. Tapi kalau saya ini, saya hanya jemaat biasa. 所以我不用那么 Jadi saya 我不 tidak 用那 perlu 样去 seperti 舍己， itu untuk mengorbankan diri saya. 不是那样的， Bukan seperti itu. 大家要留意啊。 Ini yang harus kita 好， perhatikan. 就到这里 Baik, 了， sampai di sini. 没有问题，我们来祷 Kalau 告。 tidak ada pertanyaan, kita akan mengakhiri dengan berdoa ya. 主，我们感谢你， Tuhan, kami bersyukur 你的 kepadamu, 话带着大能。 di mana firman-Mu membawa kuasa. 主啊，这个世界上真正宝贵的是你的话， Tuhan, hal yang paling berharga di dalam dunia itu adalah firman-Mu. 这个世界充满了谎言， Dunia ini penuh dengan kebohongan, 被魔鬼掌管， dikuasai oleh iblis. 我们也在这世界中活着， Bahkan kami juga hidup di dalam dunia ini, Tuhan. 我们的肉体也贪爱着世界。 Kedagingan kami juga mencintai dunia ini. 主啊，求你使我们有警醒， Tapi Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang 靠 berjaga-jaga. 着你的话能分辨， Dengan mengandalkan firman-Mu, kami dapat membedakan, 能站立。 dapat berdiri teguh. 主啊，我们仰望你， Tuhan, kami hanya bersandar kepadamu. 我们感谢你。 Terima kasih Tuhan. 祷告祈求奉 Saya 耶稣 berdoa 的 di 名， dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Baik, Terima kasih. Terima kasih. 谢谢老师们。 baik. Bye. Baik.